Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke Faris dan Finas Channel. Okey, kita masih nak teruskan siri pembelajaran Kafah tahun 3 kita, yang mana pada kali ini adalah dalam subjek akidah. Tajuk yang kita akan pelajari ialah sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Okey, sifat mukhalafatuhu lil hawadis ni adalah antara 20 sifat Allah, yang mana satu daripadanya adalah sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Okey, sifat mukhalafatuhu lil hawadis, kita tengok pada pengertian dia. Maksud mukhalafatuhu lil hawadis ni adalah berlainan Allah dengan semua makhluk ciptaannya, ataupun berlainan dengan segala yang baharu. Ataupun yang senang, Allah ni tak sama dengan mana-mana makhluk. Okey, kalau dia bersifat dengan sifat makhluk, itu adalah sifat yang lemah. Sebab makhluk itu sifat dia lemah. Dan Allah ni tak sama dengan makhluk. Itu maksud mukhalafatuhu lil hawadis. Berlainan dengan semua makhluk ciptaannya. Ataupun berlainan dengan segala yang baharu. Yang baru tu ialah makhluk lah. Segala ciptaan dia. Sebab kita semua ni, apa yang ada dalam dunia ni adalah semuanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian sifat mukhalafatuhu lil hawadis ni, kalau sifat mustahil dia pula ataupun yang berlawanan dengan mukhalafatuhu lil hawadis ni adalah mumasalatu lil hawadis. Mustahil Allah itu bersamaan dengan yang baharu, ataupun mustahil Allah tu sama dengan makhluk. Okey, boleh? Okey, ni pengertian. Mukhalafatuhu lil hawadis, berlainan dengan semua makhluk ciptaannya. Lawan dia ataupun sifat mustahil bagi Allah adalah mumasalatu lil hawadis, sama dengan yang baharu, ataupun Allah tu sama dengan makhluk. Okey, tu sifat mustahil. Okey, seterusnya kita tengok hukum beriman dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Okey, apa hukum beriman dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis ni adalah wajib. Okey, wajib kita beriman Allah tu bersifat dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Wajib kita percaya yang Allah tu tidak sama sekali serupa ataupun sama dengan makhluk. Okey, hukum dia, hukum beriman ataupun hukum mempercayai sifat mukhalafatuhu lil hawadis Allah ni adalah wajib. Dan dalam biasanya kalau dalam akidah ni, kalau hukum beriman je mesti jawapan dia wajib. Tak kisahlah dia tanya tu berdasarkan sifat apa. Okey, cuma yang kita belajar kali ni adalah sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Hukum beriman dengan sifat ini adalah wajib. Okey, ingat wajib. Kita orang Islam wajib beriman Allah tu tak sama dengan makhluk. Okey. Dalil nakli, Allah bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Dalil nakli ni dalil apa? Nakli itu maksudnya apa yang dinakalkan, maksudnya dalil yang berasal daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Yang kita nak baca ni, dalil Allah bersifat dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis yang ada ditulis, yang ada tertulis, yang ada terdapat di dalam Al-Quran. Okey, ayatnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Okey, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Okey, maksudnya laisa, tiada, kamislihi, tiada sesuatu pun yang setanding dengannya. Wa huwas sami'ul basir. Dan Allah tu Maha mendengar lagi Maha melihat. Laisa kamislihi syai'un, tak ada apa-apa pun, sesuatu pun di dunia ni yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada sudut zatnya, daripada sudut sifatnya, daripada sudut af'alnya ataupun perbuatannya. Okey? Tak ada. Kalau diri Allah Subhanahu Wa Taala, zat Allah Subhanahu Wa Taala tu maksudnya zat tu maksudnya diri Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak sama dengan makhluk. Kalau kita dekat atas kepala ada rambut, Allah tak mempunyai rambut. Allah tak sama dengan manusia. Ataupun Allah tak sama dengan makhluk-makhluk yang lain.
Okey? Boleh. Itu dalil nakli, dalil yang telah terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian dalil akli, sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Okey, contoh dalil ni adalah penguat ataupun bukti. Akli maksudnya akal. Logik akal kita ni, bila kita berfikir tentang sesuatu yang menunjukkan Allah tu tak sama dengan makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tu tak sama dengan makhluk. Apalah dalil dia? Okey, yang pertama, menyerupai yang baharu ataupun menyerupai makhluk itu adalah kelemahan. Kalaulah Allah ni serupa dengan makhluk, kalaulah Allah ni sama dengan makhluk, maka itu adalah sifat kelemahan. Dan Allah tu tidak ada. Allah tiada kelemahan dan kekurangan. Semuanya lebih kepada Allah. Okey? Allah tu segala-galanya. Allah tu yang maha kuat, maha mendengar, maha mengetahui. Allah tak sama dengan makhluk. Okey? Kalau dia serupa dengan makhluk, maksudnya dia lemah. Dan Allah tu tak ada kelemahan. Akal kita pun, logik kita fikirkan, Allah takkanlah dia lemah. Sebab kalaulah dia lemah, dia tak boleh nak jadi Tuhan. So, menyerupai makhluk itu adalah sifat Allah. Menyerupai makhluk itu adalah sifat yang lemah. Dan itu bukan sifat Allah. Okay? Allah tidak menyerupai yang baharu. Allah tak serupa dengan yang baharu. Dan Allah tiada yang lebih dibandingkan dengan dia. Tak ada apa-apa di dunia ni yang boleh kita bandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Datanglah makhluk tu, kalau contoh manusia, handsome macam mana pun tak boleh nak lawan maha cantiknya Allah tu. Okey? Tak boleh nak lawan Allah. Okey? Boleh? Okey, kemudian perbezaan antara Allah dan makhluk. Okey, perbezaan antara Allah dan makhluk. Kita tengok perbezaan antara Allah dan makhluk. Okey, daripada sudut zat, daripada sudut diri Allah dan diri makhluk tu sendiri. Zat tu maksudnya diri Allah tu sendiri macam mana. Kalau awak tengok saya, okey, kita dah boleh dah. Ustaz ni macam ni. Kalau kita tengok kawan kita pun, kita boleh describe dia punya sifat. Tinggi ke, rendah ke, kulit cerah ke, kulit gelap ke, itu sifat dia. Okey, bagi zat Allah ni tidak berjirim dan tidak berjisim. Allah ni tak ada bentuk. Okey, Allah ni tidak berbentuk. Kalau kita tengok manusia, mungkin kita akan tengok, dia ni tinggi lampai ataupun rendah. Okey, tapi Allah ni kita nak tengok Allah pun tak boleh, dan Allah tu kita kena percaya yang Allah tu tidak berjirim dan tidak berjisim. Allah tiada bentuk. Kita tak payah nak fikirkan Allah tu macam mana, tak payah. Just kita percaya yang Allah tu ada dan Allah tu tak sama dengan makhluk. Okey, kemudian bagi zat makhluk pula adalah berjirim dan berjisim. Boleh dilihat dan disentuh. Kalau Allah tadi kita tak boleh nak lihat, tak boleh nak sentuh. Makhluk pula dia ada jisim dia, dia ada bentuk dia, dan kita boleh lihat dia. Kalau jauh kita boleh lihat, itu makhluk. Dan kalau dekat kita boleh sentuh mungkin. Kawan kita boleh sentuh. Okey, tu sifat bagi makhluk. Okey, daripada sudut sifat pula, perbezaan antara Allah dan makhluk adalah Allah ni tidak bersifat, tidak mempunyai sifat. Maksudnya Allah ni tiada yang tadilah kita tak boleh nak describe, kita tak boleh nak tentukan yang Allah ni macam mana, besar ke, kecil ke. Okey? Daripada sudut saiz dia kita tak boleh nak tentukan, itu Allah. Yang penting kita percaya yang Allah itu wujud, Allah tu ada. Okey? Itu pegangan akidah kita sebagai orang Islam. Okey, bagi manusia, bagi makhluk pula mempunyai sifat seperti memerlukan telinga untuk mendengar. Okey, kalau Allah, kita tahu Allah tu maha mendengar, tapi mendengar Allah bukan dengan sifat
mendengar. Okey, bukan dengan telinga. Allah maha melihat, tapi Allah melihat bukan dengan mata. Berbeza dengan makhluk. Mempunyai sifat seperti memerlukan telinga untuk mendengar. Kita perlukan telinga untuk mendengar. Ada juga kawan kita yang kurang bernasib baik, telinga dia sempurna, tapi Allah tak bagi pendengaran kepada dia, maka dia di antara orang yang OKU, pekak. Itu semua adalah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengaturkan manusia. Mengaturkan ataupun dalam sudut penciptaan makhluk dia. Okey, daripada sudut perbuatan ataupun af'al dalam bahasa Arabnya. Okey, perbezaan antara Allah dan manusia ni adalah Allah tidak memerlukan sebarang pertolongan untuk melakukan sesuatu. Allah nak buat apa pun Allah tak perlukan pertolongan. Sedangkan makhluk memerlukan sebarang pertolongan untuk melakukan sesuatu. Sebab kita manusia ni, kita perlukan pertolongan. Kita mesti ada pertolongan daripada sesuatu. Contohnya, kita nak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Kita perlukan kereta ataupun motosikal. Perlukan makhluk yang lain. Ataupun kalau kita ada masalah, kita perlukan orang lain untuk kita bercerita. Okey, itu maksudnya makhluk itu lemah, Allah tu tiada kelemahan. Allah sempurna daripada segala segi. Okey, boleh. Perbezaan antara Allah dan manusia. Okey, seterusnya. Kesan beriman dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Apa kesannya apabila kita ni beriman dengan sifat Allah yang kita percaya bahawa Allah ni tak sama dengan makhluk. Okay. Kesan dia adalah sentiasa mengharapkan pertolongan Allah. Kita sebagai manusia ni mesti kita akan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang kita baca di setiap rakaat dalam solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey? Hanya engkau yang aku sembah dan hanya engkau yang aku minta pertolongan. Kita mesti minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sudut kita berdoa, kita dah usaha, kita berdoa dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Kesan yang kedua, apabila kita beriman dengan sifat, kita percaya yang Allah ni bersifat yang mukhalafatuhu lil hawadis, Allah tak sama dengan makhluk, kita akan lebih mengakui kelemahan diri. Kita akan rasa diri kita ni kerdil. Sehebat mana pun kita, Allah lagi hebat. Okey. Kesan yang ketiga, saling bantu-membantu sesama manusia. Sebab semua manusia ni lemah. So, kalau kita lemah, ada orang bantu kita. Kalau kita tengok orang yang lemah, kita bantu orang tu. Sebab kita ni saling memerlukan antara satu sama lain. Dan kita harus saling bantu-membantu sesama manusia. Okey, kesan beriman dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis yang lain adalah tidak mensyirikkan Allah. Tidak menduakan Allah. Kita takkan rasa yang Allah tu ada bandingannya. Ada Tuhan lain yang lagi hebat daripada Allah. Bila kita betul-betul beriman, kita akan yakin bahawasanya Allah lah Tuhan yang satu. Tiada yang kedua, tiada yang ketiga. Kita tidak mensyirikkan Allah. Tak naklah sembah Allah, baik sembah patung. Tak boleh. Bila kita betul-betul beriman, kesan dia adalah kita tidak akan mensyirikkan Allah. Kita tidak akan mempercayai Tuhan lain selain daripada Allah. Okey. Kemudian, kesan beriman dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis yang seterusnya adalah menguatkan rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita dah percaya, tak ada kuasa lain yang lagi hebat daripada kuasa Allah. Okay, tak ada pertolongan yang kita boleh minta selain daripada pertolongan daripada Allah. Kita boleh minta tolong daripada kawan-kawan kita dalam sesetengah perkara. Dia pun atas bantuan daripada Allah juga, Allah senangkan dia untuk dia tolong kita. Faham tak? So, mengharapkan pertolongan ni, meminta doa tu adalah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okey, itu kesan beriman kepada sifat mukhalafatuhu lil hawadis.
Kesan apabila kita percaya yang Allah tu tak sama dengan makhluk. Okey, itu kesan. Kalau akibat pula, akibat tidak beriman dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis, apa akan jadi? Okey, kesan tadi yang positif, bila akibat mesti perkara-perkara yang negatif akan berlaku terhadap diri kita. Kalau kita tidak beriman dengan sifat-sifat Allah ni. Kita tak percaya yang Allah tu tak sama dengan makhluk. Apa akibat dia? Yang pertama, ingkar perintah Allah. Kita tak percaya dengan perintah Allah. Okay? Kita akan mudah melanggar perintah Allah. Ingkar perintah Allah. Tak nak buat perintah Allah. Itu akibat dia. Tidak menghormati orang lain. Sebab kita tak ada rasa kasih. Tak ada rasa kesian. Tak ada rasa hormat terhadap orang lain. Bila kita tidak beriman dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Dan seterusnya, merasakan diri lebih baik daripada Allah. Okay, ini yang kita takut. Kita ni dalam hidup di dunia ni menumpang bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah tiba-tiba Allah kata, carilah bumi yang lain. Kalau kau rasa kau hebat sangat, boleh ke? Cari tempat lain untuk hidup. Nak pergi ke mana? Kalau awak seorang yang ada duit pun nak pergi duduk planet lain tu pun milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila tidak beriman, kita akan rasa kita lebih baiklah daripada Allah. Itu akibat dia. Okey, dan yang seterusnya, bersikap takbur dan sombong. Kita akan sombong dengan orang, kita rasa kita lah yang paling hebat. Dia tak tahu bahawasanya kalau Allah dah bagi nikmat dekat kita, kalau Allah nak tarik balik tu sekejap je. Okey? Itu akibat tidak beriman dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Okey, dan yang terakhir apa yang kita nak bincangkan dalam video kali ini berkaitan dengan mukhalafatuhu lil hawadis ni adalah contoh ciptaan Allah dan buatan manusia. Allah ni tak sama dengan makhluk dan Allah ciptakan apa dia yang Allah ciptakan? Yang pertama, matahari. Sebagai contohnya, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan haiwan dan Allah ciptakan bumi. Kemudian buatan manusia pula adalah kereta, telefon dan rumah sebagai contohnya. Okey. Padahal buatan manusia ni juga adalah berasal daripada buatan Allah juga. Cuma manusia tu dia inovasikan benda tu. Kereta. Kalau kita tengok kereta tu kebanyakannya diperbuat daripada besi. Dan besi tu adalah Allah yang cipta. So maksudnya kita bolehlah kalau kita nak bezakan. Okey, kalau dalam soalan nanti tuliskan ciptaan Allah dan buatan manusia. Kalau ciptaan Allah ni perkara-perkara yang semula jadi yang kita dah tengok. Bukit, bukau, gunung, ganang, matahari, haiwan, ikan ke apa ke. Bumi, langit, bulan, planet, Zuhrah, Mushtari ke, awak jawablah. Itu ciptaan Allah. Kalau buatan manusia pula adalah kereta, telefon, rumah, apa lagi, basikal, motosikal. Tu boleh awak jadikan jawapannya. Okey. So, apa yang kita boleh dapat dalam pelajaran kali ini adalah kita wajib percaya yang Allah tu bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Allah sama sekali tidak sama dengan makhluknya. Allah tak sama dengan segala yang baharu. Okey? Allah tu Allah lah. Dia takkan sama dengan sesuatu. Kita nak kata Allah macam apa? Allah Maha melihat. Allah lihat semua orang. Mungkin Allah ada teropong, tak boleh. Tak boleh cakap macam tu. Okey? Kalau buat macam tu, dia jadi, kalau kita bercakap macam tu, seolah-olah kita ni kufur lah. Okey? Terkeluar daripada agama Islam. Kita kena percaya betul-betul dan yakin bahawasanya Allah tu ada, Allah tu wujud, Allah lah yang ciptakan kita, Allah yang satu dan Allah lah segala-galanya. Dan Allah tidak sama dengan makhluk. Okey, sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini berkaitan dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak sama dengan yang baharu. Okey, Allah berlainan dengan semua makhluk ciptaannya. Okey, semoga bermanfaat. Jangan lupa sharekan video ni kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama dapat ulang kaji pelajaran KAFA tahun 3 subjek akidah yang bertajuk mukhalafatuhu lil hawadis. Okey, jumpa lagi di video yang akan datang.
Saya mohon maaf sekiranya ada penerangan saya yang tidak memuaskan. Boleh tegur saya di ruangan komen. InsyaAllah saya akan perbaharui ataupun orang kata tambah baik daripada video-video yang akan datang. Semoga kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.